Salam sejahtera Malaysia. Seperti yang dijangka, usul undi percaya ini tidak sah sekiranya tidak ada yang bertikam lidah, tidak ada kekecohan. Satu insiden yang mengejutkan yang saya nak kongsi dengan kamu, apa yang berlaku hari ini di Dewan Rakyat semasa undi percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum saya meneruskan, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, usul undi percaya. Ada yang bertanya dengan saya, apa akan jadi kepada negara, kepada Malaysia dan kepada kabinet Anwar Ibrahim sekiranya tiba-tiba Anwar Ibrahim tidak mendapat majoriti. Tetapi menurut satu kenyataan, ada juga kenyataan yang lain mengatakan bahwa Anwar Ibrahim sudah sah mendapat 148 sokongan, manakala yang lebihnya 74 semuanya tidak menyokong Anwar Ibrahim. Tapi tuan-tuan dan puan semua, ada satu kenyataan juga yang mengatakan Barisan Nasional 10 MP 10 ahli Barisan Nasional nampaknya mereka masih menyokong Datuk Seri masih menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Tetapi 10 di antara mereka ini, 2 daripada mereka telah berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di pejabat Perdana Menteri. Manakala yang lain masih misteri status mereka, adakah mereka masih menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ataupun telah mengikut Barisan Nasional, kepimpinan Barisan Nasional, kepimpinan tertinggi Barisan Nasional Zaid Hamidi untuk menyokong Anwar Ibrahim. Hari ini tuan-tuan dan puan semua, usul undi percaya bertukar tegang. Ahli parlimen bertikam lidah daripada majoriti. Seperti yang dijangka, usul undi percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri ke-10 Malaysia di Dewan Rakyat berlaku dalam suasana kecoh. Usul itu kemudian disokong timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi. Namun ketika yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul mahu membuka ruang untuk pembahasan, berlaku kekecohan yang dimulakan oleh ahli parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim. Syahidan Kasim, nama yang tidak asing lagi. Setelah beliau tidak dicalonkan di dalam Barisan Nasional, beliau telah melompat ke Perikatan Nasional dan menjadi calon, tapi di bawah bendera Perikatan Nasional. Syahidan Kasim menganggap tidak perlu membawa usul dengan menggunakan nama yang di Pertuan Agong. Berlaku pertelingkahan dalam kalangan MP yang akhirnya ketika ini perbahasan masih lagi berjalan dan keputusan masih lagi belum diperolehi. Untuk rekod, pembentangan usul undi percaya itu adalah bagi membuktikan keabsahan pelantikan Anwar yang mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 24 November yang lalu. Usul tersebut bakal membuktikan Anwar mendapat sokongan ahli parlimen bagi memimpin kerajaan yang baru selepas keputusan PRU15 menyaksikan tiada parti ataupun gabungan politik mendapat majoriti mudah. Mesyuarat pertama penggal pertama Parlimen ke-15 berlangsung 2 hari bermula Isnin dan menyaksikan ahli-ahli Dewan Rakyat yang menang pada PRU15 mengangkat sumpah selain pemilihan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan semua, berita hari ini daripada majoriti, usul undi percaya bertukar tegang, ahli parlimen bertikam lidah. Dan tuan-tuan dan puan semua, kepada 10 orang yang telah menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri itu, 10 orang ahli Barisan Nasional yang telah menyokong Muhyiddin Yassin, 2 daripada mereka sudah berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi tidak tahu apa isi perbincangan mereka. Tetapi 8 lagi belum lagi, status mereka masih lagi menjadi misteri. Adakah mereka menyokong Muhyiddin Yassin ataupun Anwar Ibrahim? Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Setelah kita mendengar satu isu hangat ataupun satu berita yang sangat menarik untuk kita berbincang, untuk saya sampaikan hujah saya kepada Anda, di mana ada yang mengatakan, ada dakwaan menyatakan Haji Ji tidak lagi mempunyai keabsahan sebagai pengurus CJRS. Makna kata,
Jares keluar daripada kerajaan perpaduan menurut satu dakwaan. Saya berpikir tuan-tuan dan puan, mereka sudah tanda tangan MOU. Jadi sudah merasmikan sokongan mereka kepada kerajaan perpaduan. Tetapi ada satu artikel yang menyebut bahwa Haji G tidak lagi mempunyai keabsahan sebagai pengurus CJRS sebab beliau telah keluar daripada Bersatu. Yang dimana bermaksud Bersatu is JRS, JRS is Bersatu. Jadi setelah Haji G keluar daripada Bersatu, beliau adalah pengurus JRS. Dalam masa yang sama beliau juga adalah ketua badan Bersatu kalau tidak silap. Tapi memang mempunyai pangkat yang tinggi di dalam Bersatu Sabah. Tetapi beliau telah merasmikan keluar daripada Bersatu Sabah dan kekal di JRS, menjadi ahli tetap JRS dan bukan lagi Bersatu. Dan satu kenyataan yang mendakwa bahwa Haji G akan tidak menjadi pengurus JRS lagi sebab beliau bukan lagi ahli Bersatu. Jadi hari ini satu lagi berita yang mengejutkan yang saya nak kongsi dengan kamu, di mana satu media ataupun satu artikel daripada Sinar Harian, syarat MOU kerajaan perpaduan tidak dibincangkan Majelis Tertinggi Barisan Nasional. Alamak, betulkah? Tapi sebelum saya teruskan, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini, isu-isu semasa daripada channel ini. Bantu saya untuk sampai 100.000 subscriber sebelum penghujung tahun, sebelum penghujung bulan Desember ini. Tuan-tuan dan puan semua, MIC mendakwa syarat-syarat yang terkandung di dalam Memorandum Persefahaman ataupun MOU yang ditandatangani antara parti gabungan kerajaan perpaduan tidak pernah dibincangkan, tidak pernah. MIC tiba-tiba mendakwa syarat-syarat yang terkandung dalam Memorandum Persefahaman ataupun MOU yang ditandatangani antara parti gabungan kerajaan perpaduan tidak pernah dibincangkan Majelis Tertinggi Barisan Nasional. Setiausaha Agung MIC Arti Raja Sekaran berpandangan Majelis Tertinggi BN tidak pernah memanggil sebarang mesyuarat untuk membuat keputusan berkenaan secara bersama selepas mesyuarat terakhir pada 22 November lepas. Beliau juga menegaskan di bawah perlembagaan BN, pengerusi gabungan itu tidak mempunyai kuasa untuk membuat sebarang keputusan berkaitan dengan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional tanpa berunding dengan parti komponen di dalam gabungan itu. Ia juga terpakai kepada akuan berkanun ataupun SD yang kononnya ditandatangani oleh ahli-ahli parlimen BN sebelum PRU. SD tidak pernah disahkan dan diluluskan oleh MT Majelis Tertinggi BN. Beliau berkata, beliau percaya, saya juga percaya bahwa tidak semua ahli parlimen BN telah menandatangani SD. Saya membangkitkan isu SD di sini dan sekiranya terdapat hujah balas bahwa pengerusi BN telah diberikan kuasa tanpa had di bawah SD tersebut, katanya seperti dipetik menerusi laporan Estro Awani pada hari Minggu. Pada Kamis, 5 gabungan parti politik utama yaitu PH, BN, GPS, JRS, dan Parti Warisan menandatangani perjanjian persefahaman MOU di Putrajaya bagi membentuk kerajaan perpaduan. Jadi menurut kenyataan daripada MIC, syarat MOU yang sudah ditandatangani kerajaan perpaduan tidak dibincangkan Majelis Tertinggi BN pula. Kenyataan daripada MIC, di mana mereka mendakwa syarat-syarat yang terkandung di dalam MOU tersebut yang ditandatangani tidak pernah dibincangkan MT Barisan Nasional. Jadi Arti Raja Sekaran berpandangan Majelis Tertinggi BN tidak pernah memanggil sebarang mesyuarat untuk membuat keputusan berkenaan. Jadi adakah ini juga menunjukkan bahwa MIC tidak menyokong kerajaan perpaduan tiba-tiba pula? Sebab tuan-tuan dan puan, sekiranya mereka menyokong, mereka akan menuruti apa yang telah diputuskan oleh Zaid Hamidi sebagai pengurusi Barisan Nasional. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini.